Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi dalam Tazkirah Ramadan, di mana tazkirah ini pada hari ini, hari Jumaat, merupakan tazkirah yang terakhir pada tahun ini 1441 Hijriah. InsyaAllah kita akan menyambung pembacaan kitab ini pada tahun hadapan, insyaAllah panjang umur. Kita akan sambung lagi pembacaan kitab yang mulia inilah, kitab iaitu amalan penyelamat daripada azab neraka, insya-Allah. Jadi kita kembali lagi menyambung kita dalam meneruskan pembacaan kitab ini pada muka surat 62, di mana pengarang mengatakan, perhatikan hadis yang berikut ini dari yang menguatkan apa yang dibincangkan tadi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah maha lembut dan menyukai kelembutan budi pekerti dalam segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa yang dibawakan oleh pengarang ni, apa yang diketengahkan oleh pengarang ini, masih lagi menerangkan kepada kita tentang sifat lemah lembut, sifat lemah lembut dalam budi pekerti kita. Jadi itu adalah sifat lemah lembut ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan hadis tadi, sesungguhnya Allah Taala itu maha lembut. Allah itu maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Lemah lembut Allah ni pada hambanya itu adalah dengan menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah bukakan pintu peluang untuk bertaubat seluas-luasnya. Allah berikan keampunan yang luas, terutama khususnya pada bulan Ramadan ini. Sebab tu dalam hadis kursi, dalam masuk hadis apa Allah kata, dalam hadis kursi itu, innallaha yanzilu fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah itu turun pada tiap-tiap malam itu dan berkata, hal min mustaghfir fa astaghfirullah. Adakah ada orang-orang yang nak minta ampun, maka aku ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah, maksud hadis au kama qal. Jadi kita nampak bagaimana sifat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah SWT suka jika mana ada sifat lemah lembut itu dalam akhlak, dalam budi pekerti kita. Jadi kalau kita bersikap lemah lembut, senang untuk kita memaafkan orang, tidak lekas marah kepada orang lain, boleh untuk kita berbincang daripada kita memutuskan untuk memarah orang tersebut, maka itu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri kalau tersilap, maka suami cepat untuk memaafkan. Mungkin boleh memberitahu kepada isteri tersebut silapnya macam gini, ataupun si isteri kepada suami, suami pula yang hari tu datang mood dia pula nak pergi tolong cuci baju. Tak salah suami cuci baju ni, tak salah. Masalahnya kadang-kadang ada orang ni dia fikirkan bila kata suami tak boleh buat kerja-kerja dapur, tak boleh. Nabi SAW adalah orang yang sangat sibuk untuk membantu isterinya di rumah. Kita pula mentang-mentang kita tadi suami gunakan kuasa sepenuh. Kuasa penuh kita gunakan. Mentang-mentang suami masih duduk je. Perintah-perintah, kau kenapa awak kenapa tak hari ni? Awak kenapa tak masak hari ni? Kenapa tak cuci baju? Kenapa tak gosok baju? Kita tu patut suami tolong si isteri, bukan biarkan je isteri tu buat. Kesiankanlah, bantulah si isteri. Ada suami tak? Saya tahu ada beberapa orang macam gitu. Nauzubillah. Jadi balik kepada tentang sikap lebih kurang itu, bermakna suami cepat untuk maafkan isteri dan isteri pun cepat untuk maafkan suami. Suami nak tolong si isteri jamu baju, habis sabun semua tak letak. Contohlah, dah isteri mengamuk, baju air lah gerbak-gerbuk. Jadi suami pun cepat untuk memaafkan isteri pun cepat untuk memaafkan suami. Lepas tu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, aku ni tinggal dalam katanya, aku ni tinggal dalam rumah Nabi SAW selama lebih kurang 10 tahun
Tak pernah sekali pun Nabi kata, kenapa kau tak buat ini, kenapa kau buat itu, kenapa tak buat ini, kenapa kau buat itu. Tetapi Nabi sendiri yang menunjukkan cara untuk membuat perkara tersebut. Subhanallah, akhlaknya Rasulullah SAW. Sebab tu saya sangat gembira, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berkongsi sama dengan para pendengar semua ada apa dalam apa yang dalam kitab ini, kerana dia semua berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang kita boleh pelajari daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pengarang ni kerana berusaha untuk membawa kita mengenal akhlak-akhlak yang mulia supaya kita dapat memperbaiki akhlak-akhlak kita menjadi insan yang lebih baik. Sebab tu dia kata sini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Fathul Bari, Arifku, sifat kelembutan dalam hadis tadi adalah lemah lembut dalam tutur kata dan tingkah laku serta tidak mahu memberat-beratkan. Jadi itulah sifat lebih kurang yang kita kena ambil contoh dan juga amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kemudian dia kata sini, kesemua inilah yang dapat menerangkan maksud hadis yang sebelum ini, iaitu diharamkan ke atas seseorang untuk masuk ke neraka jika dirinya bersikap dengan akhlak yang disenangi oleh orang lain, suka merendah diri, lembut budi pekertinya dan mudah urusannya dengan orang lain. Maknanya, semuanya kembali kepada kelembutan hati yang tentunya akan melahirkan pula akhlak yang mulia. Pucuk pangkalnya adalah hati kita. Jadi kalau hati kita baik, kita akan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang disenangi orang lain. Orang tak ada, kalau kita balik, orang tak ada belakang kita, orang mengata, dia ni nama je pakai songkok putih, tapi perangai na'uzubillah, ngumpat orang, hina orang, inilah, itulah. Dia seorang je betul. Ustaz lain semua salah, dia ni seorang je betul. Pelajar-pelajar lain, murid-murid ustaz lain salah, murid ustaz ni betul, murid seorang je betul. Tak boleh. Kalau dia ada sifat macam gitu, bermakna dia balik kepada hati dia sendiri. Na'uzubillah. Baik, kemudian kata sini, kisah menarik kelembutan budi pekerti baginda Nabi SAW. Maka pengarang ni ada bawakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang sahih, kisah yang sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Yang sedang cerita ni. Tiba-tiba datang seorang badui dari arah belakang dan menarik jubah baginda sekuat tenaga. Kebetulan Rasulullah SAW mengenakan pakaian burdah Najran yang kasar di bahagian lehernya. Kerana itu mataku segera memandang ke arah leher baginda. Nampak jelas di lehernya bekas leher jubah kerana kuatnya tarikan si badui tersebut. Ni badui ni datang, dia datang daripada belakang Nabi SAW. Terus tarik belakang ni. Jadi kebetulan Nabi pula pakai baju daripada Najran yang kain itu agak kasar. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, the moment badui itu tarik je baju Nabi SAW, terus melihat kepada leher Nabi. Pasal ni baju kasar ni. Ni kalau tarik mesti merah. Kalau kita nak faham, macam kita faham macam kalau kasar tu macam goni lah. Goni tu kan kalau kita tarik kan kasar kat sini. Keras kan? Sakit. Jadi Nabi SAW ditarik ni sampai nampak jelas di lehernya bekas leher jubah kerana kuatnya tarikan si badui tersebut. Ni badui ni bermakna dia Arab yang Arab pergunungan, Arab yang berpindah-pindah dan dia tidak ada tata cara. Selamba lah, orang kata selamba. Jadi memanglah kadang-kadang orang tak ada tata cara ni memang selamba je lah. Ikut gasak dia, ikut suka hati dia. Jadi sekarang ni dia buat gitu juga suka hati dengan Nabi SAW. Jadi dia kata apa? Ya Rasulullah, perintahkanlah supaya diberikan sesuatu untukku dari harta Allah yang ada padamu. Ujar si badui dengan bahasa yang kasar. First kali di badui, dia sudah tarik baju Nabi SAW. Dan merah. Tu kalau kena kita memang, kita kalau kena tarik di belakang, pusing je. Satu kali punya smackdown. Penampar satu dah kasih. Tiba-tiba datang tarik baju kita, tak pasal-pasal. Lepas tu nak marah-marah kita. Tapi tak, Nabi SAW pusing. Pusing dan badui ni kata, Ya Rasulullah, perintahkanlah supaya diberikan sesuatu untukku dari harta Allah yang ada padamu. Pernah perintahkan apa? Pernah perintahkan orang untuk berikan zakat kepada akulah. Masuk badui itu, dan badui itu ujar dengan bahasa yang kasar. Lalu baginda Nabi SAW memusing ke arah si badui tadi, lalu tertawa
seraya meminta supaya untuk si Badui itu diberikan zakat. Subhanallah. Nabi SAW ditarik baju. Bayangkan saudara mara sekalian. Bayangkan saudara-saudari sekalian yang mendengar suara saya, yang mendengar hadis yang baru saya bacakan tadi. Nabi SAW ditarik. Baju ni Nabi ditarik dengan kasar. Bekas ni. Nabi pusing ni. Nabi boleh ketawa dengan Badui tersebut. Subhanallah. Benarlah apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan akhlakmu ya Rasulullah adalah akhlak yang paling tinggi. Allah menggunakan perkataan azim, sangat agung. Nabi SAW dah kena tarik macam gitu, dah kena cakap kasar dengan Badui tersebut. Nabi masih lagi boleh pusing, Nabi ketawa dengan Badui tersebut. Ini akhlak, akhlaknya Rasulullah SAW. Sama dia kata dalam pengarang mengatakan, beginilah akhlak mulia baginda Rasulullah SAW dalam berdepan dengan orang yang jahil seperti orang Badui tadi, dengan tidak dibalas kekasarannya dengan sifat kasar juga, malah dibalasnya dengan sifat kelembutan budi pekerti yang mulia. Subhanallah. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Dan hari ini pula adalah kebetulan adalah hari terakhir tazkirah kita. Lusa insya-Allah kita akan sambut awal Syawal. Diam tak diam kita sudah ada pada penghujung bulan Ramadan. Saya pun yang menyampaikan tazkirah, yang kongsikan tazkirah ini juga tidak merasa begitulah cepatnya masa sekarang ini, dan begitu jugalah cepatnya nanti masa umur kita juga akan berakhir dengan cepat. Jadi apa yang kita perlu untuk kita ambil oleh sepanjang Ramadan ini, setelah Ramadan ini kita berusahalah untuk memperbaiki akhlak kita. Di mana memperbaiki akhlak kita itu bermula daripada hati kita. Berusahalah untuk membersihkan hati kita. Tangkis sifat hati kita yang tidak baik, yang namanya riak, yang namanya sombong, yang namanya ujub, yang namanya bongkak dan sebagainya. Apa-apa sifat-sifat yang tidak baik, bersihkan hati kita, yang cuba terapkan dalam hati kita itu sifat-sifat yang baik. Banyakkan baca Al-Quran supaya lembut hati kita. Janganlah Al-Quran itu berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Teruskan. Kemudian setelah bulan Syawal nanti, setelah hari pertama Syawal, hari kedua dan ketiga seterusnya, jika ada kekuatan, ada kelebihan, puasalah sunat. Kita kena ingat puasa sunat itu juga boleh menempel, boleh tampal apa-apa kekurangan dalam puasa-puasa wajib kita sepanjang bulan Ramadan ni, khususnya 1441 Hijriah punya Ramadan. Walaupun Ramadan kita tahun ini tidaklah sama dengan Ramadan sebelum ini, di mana kita dapat bertarawih sama-sama, ada tazkirah Ramadan di masjid-masjid merata Singapura khususnya lah, dan juga kita ada pembayaran zakat fitrah dan juga harta di masjid. Maka tahun ini berbeza kerana ada ujian yang Allah berikan kepada umat manusia seluruhnya. Tapi tetap tidak menghalang kita untuk melaksanakan ibadat puasa kita dengan sebaik-baiknya. Jadi yang penting setelah Ramadan ini kita dapat merubahkan diri kita. Ramadan ini adalah tempat training. Kita mendidik hawa nafsu kita. Janganlah setelah Ramadan, setelah mana kita dah berhasil mendidik hawa nafsu kita, kita masih lagi terjerumus dengan mengikut hawa nafsu kita, dengan mengikut hawa nafsu yang haram, mendengar yang haram, melihat yang haram, berkata yang haram dan sebagainya. Dan juga janganlah kita terus mengikutkan nafsu yang halal. Terus mengikutkan sampai kita makan sampai senak betul perut kita. Bukan tak boleh, banyakkan selalu makan, maka dia akan mematikan hati kita. Hati kita sudah mati, tidak boleh menunjukkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Na'udzubillah. Semoga semua amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara khususnya ibadat puasa kita, secara khususnya ibadat tarawih kita, ibadat witir kita, ibadat Al-Quran kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, ataupun telah menemukan kita pada malam Lailatul Qadar
dan kita tidak leka daripada fadilat-fadilat dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada malam tersebut. Dan semoga Allah SWT menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf atas semua pendengar-pendengar sekalian jika mana sepanjang bulan Ramadan ini, sepanjang tazkirah ringkas ini, ada yang saya terkasar bahasa, yang saya terlepas cakap, ada yang menyakiti perasaan masing-masing, menyinggung perasaan masing-masing. Saya mohon maaf agar dimaafkan kesilapan saya. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampunkan anda sekalian seperti mana anda telah memaafkan saya. Ila huna, insya-Allah kita berjumpa sekali lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.